Okey, so untuk video kali ini pula, okey, cikgu akan berkongsi daripada tajuk elektromagnet tingkatan 5. Okey, jadi tajuk subtopik yang cikgu pilih adalah aruhan elektromagnet ataupun electromagnetic induction. Okey, electromagnetic induction. Okey, sekarang kita nak lihat macam mana konsep aruhan elektromagnet ni terhasil. Okey, jadi kalau tengok pada gambar rajah kat belakang ni, okey, kita nampak dekat sini ada satu magnet kekal. Okey, kita boleh ambil magnet berbentuk U ataupun magnet ladam kuda, magnet kekal ladam kuda. Kemudian dari dekat magnet tu kita letak satu dawai logam, okey, ataupun satu konduktor elektrik. Kemudian kita sambungkan kepada alat ni. Okey, alat ni nama dia galvanometer. Okey, alat ni nama dia galvanometer. Okey, sebelum ni kita pernah belajar ammeter, voltmeter kan. Okey, tapi untuk galvanometer ni jarum dia dekat tengah-tengah. Okey, maksudnya kalau tak ada arus yang mengalir dekat dalam galvanometer, okey, jarum dia akan berada di tengah-tengah. Okey, macam pukul 12. Okey. Okey, macam mana boleh terhasilnya aruhan elektromagnet? Okey, dia mudah saja. Okey, so bila kita ada magnet kekal, okey, jadi antara utara dengan selatan ni adanya magnet flux magnet. Okey, adanya medan magnet. Okey, maksudnya warna hijau yang cikgu lukis ni. Okey, warna hijau ni adalah flux magnet ataupun nama biasa kita belajar adalah medan magnet. Okey. Jadi, bila kita gerakkan konduktor ni ke atas dan ke bawah, okey, ni konduktor yang warna biru ni kita gerakkan ke atas dan ke bawah. Okey. Maksudnya bila kita gerakkan ke atas dan ke bawah, jadi pergerakan konduktor tu dia akan memotong flux magnet yang berwarna hijau. Okey, pergerakan konduktor tu akan memotong flux magnet ataupun medan magnet yang berwarna hijau. Jadi pergerakan konduktor tu memotong flux magnet tu akan terhasilnya arus aruhan. Okey, jadi arus aruhan akan mengalir dalam konduktor ni menyebabkan jarum galvano akan terpesong. Okey, maksudnya jarum galvano tu terpesong disebabkan oleh ada arus aruhan yang mengalir dalam litar ni. Okey, boleh. Jadi kalau kita gantikan galvanometer dengan mentol, okey, mentol ataupun LED kecil, jadi LED tu akan menyala. Okey, nampak? So maksudnya aruhan elektromagnet ni kita nak belajar maksudnya macam mana cara nak menghasilkan arus elektrik ataupun tenaga elektrik. Okey, sebab kamu nampak dekat gambar rajah ni tak ada pun bateri kan. Tak ada pun bateri ataupun tak ada pun bekalan kuasa, okey, power supply. So yang ada hanyalah satu magnet kekal dan satu konduktor kita sambungkan kepada galvanometer. Jadi bila kita gerakkan konduktor tu ke atas ke bawah, jadi pergerakan konduktor tu seolah-olah memotong flux magnet. Sebab kita tahu flux magnet ni tak nampak dengan mata kasar tapi dia wujud. Okey, dia medan magnet tu wujud. Bila konduktor tu bergerak memotong flux magnet tu, dalam konduktor tu terhasilnya arus aruhan. Okey, arus aruhan. Okey, ini untuk wayar tunggal. Okey, tengok yang ni pula. Macam mana arus aruhan ataupun aruhan elektromagnet dalam solenoid. Okey, nama ni kita panggil sebagai solenoid. Okey, solenoid ni maksudnya ada satu konduktor kita lilitkan kepada suatu objek ataupun suatu objek berbentuk silinder. Okey, kemudian yang dalam silinder ni maksudnya dia ada ruang rongga, jadi magnet kekal ni boleh masuk dan keluar dalam solenoid tu. Okey, solenoid tu maksudnya dia adalah lilitan konduktor, okey, dan kesambung kepada galvanometer. Okey, dia konsep dia macam ni juga, cuma dia lilitan tu ada banyak. Okey, nama dia akan jadi solenoid. Okey, jadi kita tahu dekat sekeliling magnet kekal ni adanya flux magnet. Okey, adanya flux magnet warna merah ni lah. Okey, flux magnet warna merah. Okey, jadi bila kita gerakkan magnet kekal ni mendekati ataupun masuk ke dalam solenoid ni menyebabkan flux magnet yang warna merah ni akan dipotong ataupun diganggu oleh lilitan-lilitan solenoid yang berwarna hijau ni. Okey, jadi kamu bayangkan ada satu flux magnet, okey, magnet kekal, dekat sekeliling magnet kekal tu ada flux magnet. Jadi bila flux magnet tu masuk ke dalam, okey, bila magnet kekal tu masuk ke dalam solenoid, flux magnet tu akan dipotong oleh lilitan-lilitan solenoid. Okey, dan hasilnya arus aruhan akan terhasil dalam lilitan-lilitan solenoid ni menyebabkan galvanometer ni akan terpesong. Okey, samalah konsep macam ni. Okey, galvano akan terpesong. Kalau gantikan galvanometer dengan LED, so menyebabkan LED tu akan menyala. Okey, jadi konsep untuk aruhan elektromagnet ni mudah je. Okey, kita boleh relatekan dengan kehidupan kita. Contohnya macam kamu pergi pasar malam. Okey, bila kamu pergi pasar malam tu, kamu nampak okey, kedai-kedai tu akan
dipasang dengan lampu kan. Bila dah malam, gelap, jadi kedai tu pasang dengan lampu. Okay, jadi pernah tak kamu fikir dekat mana datangnya sumber elektrik? Okay, kita tahu sumber elektrik dekat pasar malam tu datang daripada satu alat dipanggil sebagai generator. Okay, yang bunyi bising kan, bunyi kamu pergi kat pasar malam tu, bunyi dia, bunyi mesin yang kuat kan, itu adalah generator. So generator tu adalah alat untuk menghasilkan elektrik. Okay, alat yang digunakan untuk menghasilkan elektrik. Jadi itulah yang ada dekat pasar malam tu, yang boleh menyalakan lampu dekat pasar malam. Okay, jadi alat penjana generator tu menggunakan konsep aruhan elektromagnet. Okay, itulah terhasilnya elektrik yang boleh menerangi kedai-kedai dekat pasar malam tu. Okay, boleh. So itu untuk secara ringkas untuk aruhan elektromagnet. Okay, boleh. So kita tengok lagi dalam video akan datang.